Pernahkah Anda mengalami pengalaman sebegini? Laporan pemeriksaan kesehatan tahunan semuanya menunjukkan normal, ECG, dan tekanan darah tiada masalah besar. Tetapi Anda sendiri merasa badan tidak kena. Contohnya, apabila berbaring pada waktu malam, jantung terasa berdebar-debar seperti kendang, atau dada terasa sesak, emosi menjadi mudah marah tanpa sebab, atau Anda tidak boleh tidur lena, semakin tidur, semakin letih. Anda ceritakan semua ini kepada keluarga. Mereka mungkin fikih Anda terlalu banyak berfikih. Anda beritahu dokter, tetapi pemeriksaan tidak menunjukkan sebarang masalah besar. Mengapakah ini berlaku? Hari ini, saya akan mendedahkan satu rahasia kesehatan yang mungkin diabaikan oleh ramai dokter. Di sebalik debaran jantung, insomnia, dan kebimbangan yang tidak dapat dijelaskan ini, mungkin tersembunyi pembunuh senyap yang sama, kekurangan magnesium tersembunyi. Anda mungkin kali pertama mendengar istilah ini. Ujian darah untuk magnesium yang kita lakukan semasa pemeriksaan kesehatan rutin sebenarnya hanya mengukur kurang daripada 1% daripada jumlah magnesium dalam badan kita dan ia langsung tidak dapat menunjukkan masalah sebenar. 99% magnesium yang benar-benar berfungsi untuk jantung, tulang, dan saraf. Kita semuanya tersembunyi di dalam sel dan tulang kita, dan ia tidak dapat dikesan oleh ujian biasa. Oleh itu, apabila badan Anda tidak mempunyai cukup magnesium, pelbagai masalah kecil akan mula timbul. Degupan jantung mula menjadi tidak teratur, tekanan darah menjadi tidak terkawal, emosi menjadi semakin mudah marah, dan Anda tidak dapat tidur lena pada waktu malam. Banyak ketidakselesaan yang Anda rasa tidak dapat dijelaskan sebenarnya adalah cara badan Anda mengingatkan Anda dengan bersungguh-sungguh, Tuan, sudah tiba masanya untuk menambah magnesium. Unsur magnesium ini ibarat penstabil untuk jantung dan agen pelebar untuk saluran darah. Ia membantu kita menstabilkan degupan jantung, merehatkan saluran darah, dan menenangkan saraf. Bagi rekan-rekan yang mempunyai masalah tekanan darah tinggi, debaran jantung, dan insomnia, ia benar-benar sangat penting. Oleh itu, hari ini kita akan membincangkan tentang magnesium ini secara tuntas. Mengapa ia begitu penting untuk jantung Anda? Dan yang paling penting, jika Anda mengalami masalah yang disebutkan di atas, saya syorkan Anda untuk makan lebih banyak 3 jenis makanan pelindung jantung yang kaya dengan magnesium ini. Kandungan kali ini mungkin kunci untuk merungkai misteri ketidakselesaan badan Anda. Sila pastikan Anda menonton sehingga habis. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar mengambil berat tentang kesehatan diri dan keluarga Anda, sila klik butang langgan, subscribe di bawah, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan cara ini, Anda tidak akan terlepas lebih banyak ilmu kesehatan yang berguna pada masa akan datang. Di sini, di Kesehatan Warga Emas, kami mendedahkan kebenaran kesehatan yang tiada siapa mahu bincangkan. Saya juga ingin tahu sama Anda sudi berjalan bersama saya. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasa senasib, sila type 1 di ruangan komen. Jika tidak, type 0. Jika Anda juga sedang mengalami masalah kesehatan yang serupa, sila tinggalkan komen di ruangan di bawah dan saya akan berusaha sedaya upaya untuk menjawab soalan Anda. Baiklah, mari kita kembali ke topik hari ini. Apakah sebenarnya benda ajaib yang dipanggil magnesium ini? Ramai rakan mungkin bertanya, kita selalu dengar tentang keperluan untuk menambah kalsium dan kalium. Kenapa jarang dengar orang sebut tentang magnesium? Betul, magnesium adalah wira di sebalik tabir yang sering diabaikan di dalam badan kita. Tetapi ia memainkan peranan yang sangat penting dalam fungsi normal badan kita, terutamanya untuk kesehatan jantung. Anda boleh bayangkannya begini, setiap degupan jantung kita tidak berlaku begitu sahaja. Ia bergantung pada penghantaran isyarat elektrik yang sangat tepat antara sel-sel otot jantung kita. Dan peranan magnesium di sini adalah seperti penstabil voltan atau metronom. Ia bertanggung jawab untuk mengawal irama isyarat elektrik ini, memastikan ia dihantar dengan stabil dan teratur. Jika badan tidak mempunyai cukup magnesium, penstabil voltan ini akan rosak. Penghantaran isyarat elektrik mungkin menjadi kacau bilau, sesetengah isyarat dihantar terlalu awal, sesetengah terlalu lewat, dan ada yang dihantar secara rawak. Apabila ini berlaku pada badan kita, kita akan merasa berdebar-debar, degupan jantung terasa sangat kuat, atau denyutan pramatang.
ekstrasistole, di mana jantung seolah-olah terlepas satu degupan. Dalam kes yang teruk, ia boleh menyebabkan aritmia degupan jantung, tidak teratur. Banyak kajian perubatan telah membuktikan bahwa kumpulan orang yang mengambil magnesium yang mencukupi dalam diet harian, mereka mempunyai risiko yang jauh lebih rendah untuk menghidap tekanan darah tinggi dan pelbagai penyakit kardiovaskular berbanding mereka yang kekurangan magnesium. Bagi rakan-rakan yang sudah mempunyai penyakit jantung atau tekanan darah tinggi, pengambilan magnesium tambahan yang sederhana dapat membantu mengurangkan beban kerja jantung dan memainkan peranan penstabilan tambahan yang sangat baik. Malangnya, magnesium tidak begitu dikenali seperti kalsium dan kalium. Ramai orang, apabila bercakap tentang menambah mineral, reaksi pertama mereka adalah, saya perlu makan pil kalsium, kalau tidak nanti osteoporosis. Mereka tidak tahu bahwa magnesium dan kalsium adalah adik-beradik, sama pentingnya. Malah, dalam mengekalkan kestabilan jantung, peranan magnesium adalah lebih langsung dan lebih penting daripada kalsium. Sebenarnya, magnesium adalah pekerja serba boleh di dalam badan kita. Ia wujud secara meluas di setiap tisu dan sel badan kita dan terlibat dalam lebih daripada 300 tindak balas biokimia enzim, penukaran tenaga dalam badan kita, pengawalan gula dalam darah, pencernaan makanan, keseimbangan saraf. Hampir semua aktiviti penting kehidupan mempunyai bayangan jurutera di sebalik tabir ini. Jantung kita tidak berdegup kerana ditarik oleh sutas tali. Ia berfungsi berdasarkan keseimbangan pelbagai elektrolit di dalam dan di luar sel. 4 adik-beradik natrium, kalium, kalsium, dan magnesium mesti bekerja sama untuk menghasilkan isyarat elektrik yang stabil dan teratur. Antaranya, peranan kalsium adalah seperti pemecut. Ia membuat otot jantung mengecut. Manakala peranan magnesium adalah seperti brek. Ia membuat otot jantung berehat. Hanya apabila pemekut dan brek bekerja sama dengan baik, barulah jantung dapat berdegup dengan stabil dan berirama. Jika brek magnesium ini tiada, ion kalsium akan membanjiri sel secara berlebihan, menyebabkan jantung menjadi terlalu teruja dan sentiasa tegang. Mustahil untuk tidak timbul masalah. Jadi Anda lihat, walaupun unsur magnesium ini tidak menonjol, ia adalah wirasenyap yang menjaga kesehatan jantung kita. Ia dapat mengawal kadar degupan jantung, menstabilkan tekanan darah, merehatkan saluran darah, dan melegakan kebimbangan. Ia mempunyai kesan yang sangat positif terhadap masalah-masalah yang sering mengganggu ramai warga emas seperti tekanan darah tinggi, degupan jantung tidak teratur, dan insomnia. Percakap sampai di sini, Anda mungkin fikir magnesium hanya baik untuk jantung. Tetapi sebenarnya kesannya adalah ke atas seluruh badan. Banyak masalah kecil yang mengganggu Anda setiap hari, tetapi tidak dapat dikesan puncanya mungkin disebabkan oleh kekurangan magnesium. Pertama, tulang rapuh. Mungkin bukan kerana kekurangan kalsium, tetapi kekurangan magnesium. Ini adalah salah faham yang paling biasa. Ramai orang, apabila semakin tua, akan makan pil kalsium dalam kuantiti yang banyak dengan harapan dapat mencegah osteoporosis. Tetapi tahukah Anda, jika badan Anda kekurangan magnesium, tidak kira berapa banyak pil kalsium yang Anda makan, kesannya akan berkurangan dengan banyak. Mengapa? Kerana magnesium adalah rakan kongsi terbaik kalsium. Ia membantu badan kita menyerap dan menggunakan kalsium yang dimakan dengan lebih baik serta mengunci kalsium di dalam tulang. Boleh dikatakan, magnesium adalah pendorong di sebalik tabir yang menentukan ketumpatan tulang. Jika kita umpamakan membina rumah dengan menambah kalsium, kalsium adalah batu bata, manakala magnesium adalah simen. Tanpa simen, sebanyak manapun batu bata tidak akan dapat membina dinding yang kukuh. Kajian mendapati, orang yang mempunyai kandungan magnesium yang rendah dalam badan mempunyai tulang yang lebih mudah rapuh dan risiko patah tulang yang lebih tinggi. Kedua, gula darah yang sentiasa tidak stabil. Magnesium mungkin kuncinya. Magnesium juga memberi kesan mendalam terhadap fungsi gula darah dan insulin dalam badan kita. Ia ibarat pelincir atau pemangkin untuk insulin. Tanpanya, kecekapan insulin dalam mengawal gula akan menurun dan gula darah mudah mengalami masalah. Terutamanya bagi pesakit diabetes,
menambah magnesium adalah sangat penting. Ia membantu meningkatkan kepekaan sel badan terhadap insulin, membolehkan insulin berfungsi dengan lebih baik, dan seterusnya mengurangkan kekerapan turun naik gula darah. Beberapa kajian bahkan mendapati wanita yang berlebihan berat badan, jika mereka dapat menambah magnesium dengan secukupnya, risiko mereka untuk menghidap diabetes jenis 2 pada masa akan datang boleh dikurangkan hampir 20%. Sukar tidur dan mudah cemas juga mungkin berkaitan dengan magnesium. Pada zaman sekarang, masalah tidur mengganggu terlalu ramai orang, terutamanya apabila semakin tua, lebih mudah untuk tidak dapat tidur pada waktu malam, tidak bertenaga pada waktu siang, dan sentiasa merasa cemas dan gelisah tanpa sebab. Sebenarnya, ini juga mungkin berkaitan dengan kekurangan magnesium. Magnesium mempunyai kesan menenangkan dan merehatkan semula jadi pada otak kita. Ia membantu mengurangkan bunyi bising di dalam otak kita, mengawal neurotransmitter yang membuat kita teruja, dan membolehkan kita lebih mudah untuk berehat, seterusnya lebih mudah untuk tidur. Sebaliknya, jika badan kekurangan magnesium, otak kita akan sentiasa berada dalam keadaan frekuensi tinggi yang mudah teruja, perubahan emosi akan menjadi lebih besar, sekaras semula jadi sukar untuk tidur, dan sentiasa merasa gelisah. Jadi, siapakah yang lebih mudah kekurangan magnesium? Bagi rakan-rakan yang sudah mempunyai masalah kardiovaskular, memberi perhatian kepada sama ada Anda kekurangan magnesium adalah lebih penting. Masalahnya, ramai orang secara semula jadi lebih mudah kehilangan magnesium berbanding orang lain, tetapi mereka selalunya tidak menyadarinya. 4 kategori rakan-rakan berikut adalah kumpulan berisiko, tinggi kekurangan magnesium dan mesti memberi perhatian khusus. Kategori pertama, pesakit, tekanan darah tinggi. Magnesium adalah agen pelebar saluran darah semula jadi. Jika Anda sendiri mempunyai tekanan darah tinggi, magnesium di dalam badan Anda mungkin sedang hilang secara senyap-senyap. Kajian mendapati, kekurangan magnesium akan menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium, dan kalsium di dalam badan, menyebabkan saluran darah lebih mudah mengecut dan tegang, seterusnya meningkatkan tekanan darah. Peranan magnesium pula adalah untuk membantu saluran darah berehat dan mengurangkan tekanan pada dinding saluran darah. Kategori kedua, warga emas. Seiring dengan peningkatan usia, pelbagai fungsi badan kita akan merosot secara semula jadi, termasuk keupayaan penghadaman dan penyerapan. Kecekapan usus warga emas dalam menyerap magnesium akan menjadi lebih rendah. Pada masa yang sama, rakan-rakan dalam lingkungan usia ini sekarangnya mempunyai pelbagai penyakit kronik seperti tekanan darah tinggi dan diabetes. Keperluan badan terhadap magnesium sebaliknya lebih tinggi daripada orang muda. Di satu pihak penyerapan kurang, di satu pihak keperluan lebih, jurangnya menjadi besar. Ramai warga emas ingat untuk makan pelbagai ubat setiap hari, tetapi terlupa tentang kewujudan magnesium. Lama-kelamaan, sistem kardiovaskular, tulang, dan saraf mungkin akan terjejas. Kategori ketiga, orang yang suka bersenam dan kerap berpeluh. Anda mungkin tidak tahu, setiap kali Anda bersenam, peluh yang keluar bukan sahaja membawa air, tetapi juga sejumlah besar elektrolit. Dan magnesium adalah salah satu daripadanya yang sangat penting. Oleh itu, atlet, peminat kecergasan, atau mereka yang bekerja di luar pada musim panas dan kerap berpeluh, kadar penggunaan magnesium dalam badan mereka adalah lebih cepat daripada orang biasa. Jika tidak ditambah dengan segera, ia bukan sahaja mudah menyebabkan kekejangan otot dan keletihan yang teruk, malah mungkin menjejaskan irama jantung dan meningkatkan risiko semasa bersenam. Kategori keempat, orang yang dietnya terlalu halus dan terlalu berminyak. Tabiat pemakanan orang moden adalah punca yang sangat biasa bagi kekurangan magnesium. Ramai orang fikir, saya makan mewah setiap hari, bagaimana saya boleh kekurangan nutrisi? Sebenarnya, banyak yang Anda makan adalah makanan kalori kosong, seperti nasi putih, mie putih, makanan yang digoreng, pelbagai minuman manis, dan snack yang diproses. Makanan ini boleh memberikan tenaga dan membuat Anda gemuk, tetapi hampir tidak mengandungi magnesium. Sumber magnesium sebenarnya adalah makanan semula jadi yang semakin kurang kita makan, seperti bijirin penuh, kekacang, legum, dan sayur-sayuran hijau gelap.
Jadi makan banyak tidak bermakna makan dengan betul. Ramai orang sebenarnya berada dalam keadaan kelaparan, tersembunyi, pengambilan magnesium, mereka sangat tidak mencukupi tetapi mereka tidak menyadarinya. Apa yang lebih menyusahkan ialah kekurangan magnesium tidak seperti mengukur gula darah atau lipid darah yang boleh dilihat dengan jelas melalui ujian darah. Hanya apabila badan mula menunjukkan simptom-simptom kabur seperti kekejangan, insomnia, dan mudah letih, barulah ia menarik perhatian. Tetapi pada masa itu, badan sebenarnya telah mengalami kerugian yang besar. Bagaimana orang yang mempunyai masalah, jantung boleh menambah magnesium secara saintifik? 3 kategori sayur pelindung jantung. Ini mesti ada. Jantung adalah organ yang paling rajin di dalam badan kita. Sebaik sahaja ia mengalami masalah, akibatnya selalunya sangat serius. Selain rawatan obat konvensional dan memperbaiki tabiat hidup, menambah magnesium yang mencukupi melalui diet juga sama pentingnya untuk kesehatan jantung. Jika seseorang kekurangan magnesium untuk jangka masa yang panjang, jantung lebih mudah mengalami degupan yang tidak teratur yang akan menjadi pendorong tersembunyi yang memburukkan lagi masalah jantung. Apa yang lebih menyedihkan ialah ramai rakan yang mempunyai masalah jantung tidak tahu bahwa mereka kekurangan magnesium. Hanya apabila keadaan menjadi lebih teruk, barulah mereka menyesal. Jika Anda telah menyadari kepentingan magnesium, apa yang perlu dilakukan secara khusus? Sebenarnya, dalam kehidupan seharian, terdapat banyak makanan murah dan berkesan yang kaya dengan magnesium. Selagi Anda memilih dengan teliti, Anda bukan sahaja dapat menambah mineral penting ini dengan mudah, tetapi juga dapat memperbaiki kesehatan jantung Anda. 3 kategori makanan berikut, Anda mesti ingat baik-baik. Mereka adalah gudang magnesium yang paling mudah dan paling berkesan dalam kehidupan harian Anda. Kategori pertama, kekacang dan biji-bijian, gudang magnesium harian yang paling mudah. Apabila bercakap tentang menambah magnesium di antara semua makanan, kekacang, dan biji-bijian, boleh dikatakan sebagai sumber yang paling mudah dan paling efisien. Contohnya, badam, gajus, hazelnut, walnut, serta biji labu, biji bunga matahari, dan lain-lain, semuanya adalah khazanah unsur magnesium semula jadi. Jiran saya, Enciklim yang berumur 40 tahun, tekanan kerjanya sangat tinggi, sering bekerja lebih masa hingga larut malam. Walaupun usianya masih muda, dia sering merasa berdebar-debar dan sesak dada. Walaupun pemeriksaan kesehatan tidak menunjukkan masalah serius demi jangka masa panjang, saya sangat mengesyorkan agar dia menyesuaikan dietnya dan memasukkan kekacang ke dalam menu hariannya. Dia sangat bekerja sama dan menyediakan sebalang kecil kekacang campuran di pejabat setiap hari. Apabila lapar pada waktu petang, dia akan makan segenggam kecil. 3 bulan kemudian, semasa pemeriksaan susulan, dia dengan gembira memberitahu saya, degupan jantungnya menjadi lebih teratur dan perasaan sesak dada serta debaran jantung hampir hilang sepenuhnya. Inilah kesan magnesium. Magnesium dalam kekacang membantu menurunkan tekanan darah, mengawal degupan jantung, dan secara nyata mengurangkan beban jantung. Magnesium ibarat agen penstabil untuk jantung, dan kekacang adalah senjata rahasia yang boleh Anda dapati dengan mudah. Ia bukan sahaja kaya dengan nutrisi, tetapi juga sangat mudah dimakan. Ia boleh dijadikan snack, dicampur dalam salad, atau ditabur semasa makan bubur atau yogurt. Dengan mudah, Anda telah menambah magnesium. Kategori kedua, sayuran, hijau, gelap, khazanah, magnesium yang paling mudah diabaikan. Jangan pikir magnesium hanya terdapat dalam kekacang. Sayuran hijau gelap yang paling biasa di meja makan kita juga merupakan sumber magnesium yang sangat kaya. Terutamanya sayur-sayuran berdaun hijau yang warnanya lebih gelap seperti bayam, Swiss chard, kale, sawi, dan kailan, kandungan magnesiumnya lebih tinggi. Banyak masalah jantung berpunca bukan karena makan terlalu banyak, tetapi karena makan dengan cara yang salah. Kekurangan nutrien penting seperti magnesium menyebabkan jantung berada dalam keadaan subkesehatan untuk jangka masa yang panjang. Seorang pesakit memberitahu saya, dia makan banyak sayur setiap hari. Tetapi apabila ditanya, barulah saya tahu dia hanya makan sayur-sayuran berwarna cerah seperti timun, tomato, dan kobis Cina, dan jarang menyentuh sayur-sayuran berdaun hijau gelap. Hasilnya, selepas diperiksa, tahap magnesiumnya rendah dan degupan jantungnya tidak begitu teratur.
Saya memintanya untuk menyesuaikan dietnya, menukar separuh daripada sayur-sayuran di meja makannya kepada bayam dan sawi. Beberapa bulan kemudian, simptom sesak dada dan keletihannya berkurangan dengan ketara. Dan sayur-sayuran berdaun hijau bukan sahaja kaya dengan magnesium, tetapi juga kaya dengan unsur kalium dan antioksidan. Nutrien-nutrien ini bekerja sama untuk membantu kita menurunkan tekanan darah dan melegakan beban jantung dengan lebih baik. Kategori ketiga, bijirin penuh dan legum, kunci untuk memperbaiki masalah tersembunyi jantung. Ramai orang fikih makan bijirin penuh hanya untuk menurunkan berat badan. Sebenarnya, manfaatnya untuk jantung jauh lebih daripada itu. Seperti oat, beras perang, quinoa, soba, roti, gandum penuh, serta pelbagai jenis kekacang seperti kacang hitam, kacang soya, dan kacang kuda, semuanya adalah makanan yang sangat tinggi kandungan magnesium. Makanan ruji orang modern terlalu halus, setiap hari makan nasi putih, roti putih, dan mie putih. Ini bukan sahaja membuatkan kita kekurangan serat, tetapi juga membuatkan kita kehilangan satu laluan penting untuk mendapatkan magnesium. Saya ada seorang pesakit muda yang bergantung pada makanan yang dipesan dari luar untuk jangka masa yang panjang. Walaupun tidak mempunyai 3 serangkai, pemeriksaan kesehatan mendapati fungsi jantungnya telah mulai menunjukkan beberapa masalah tersembunyi. Puncanya adalah struktur diet yang terlalu teruk dan kekurangan magnesium yang serius. Saya menasihatinya untuk menukar makanan ruji yang dipesan dari luar kepada bubur oat atau nasi perang yang dimasak sendiri. Beberapa bulan kemudian, tahap magnesiumnya kembali normal dan dia sendiri merasa lebih ringan dan selesa. Semua orang perlu ingat, cara terbaik untuk menambah magnesium sentiasa dari makanan semula jadi. Magnesium dalam makanan semula jadi lebih lembut, lebih mudah diserap oleh badan, dan juga disertakan dengan pelbagai nutrien sinergistik yang bermanfaat untuk badan. Terutamanya rakan-rakan yang mempunyai masalah jantung, perlu ingat magnesium bukan watak sampingan yang boleh ada atau tiada, tetapi jaminan penting yang menentukan sama ada jantung Anda dapat berdegup dengan stabil. Baiklah, setelah bercakap panjang lebar, mari kita rumuskan. Magnesium adalah pengawal pribadi mineral yang paling diperlukan oleh jantung kita. Tetapi apa-apa perkara yang baik pun perlu ada hadnya. Jangan sekali-kali selepas mendengar betapa baiknya magnesium, terus pergi ke farmasi membeli sebotol besar suplemen magnesium. Pengambilan berlebihan boleh menyebabkan sirit-birit, tekanan darah rendah, dan masalah lain yang akan memudaratkan. Orang dewasa memerlukan kira-kira 300 hingga 400 mg magnesium setiap hari dari makanan, itu sudah mencukupi. Cara yang paling boleh dipercayai dan selamat adalah dengan mendapatkan magnesium melalui makanan harian kita. Saya berikan Anda satu cadangan gabungan diet tinggi, magnesium yang mudah dan praktikal. Jika Anda ikut, nutrisi Anda akan lebih kurang mencukupi. Sarapan semangkuk bubur oat gandum penuh boleh ditambah susu atau susu soya dan taburkan sedikit hirisan walnut atau badam. Makan tengah hari, tukar makanan ruji kepada nasi perang atau mie soba, hidangkan bersama sepinggan bayam atau kailan yang ditumis ringkas, dan tambahkan satu hidangan yang dibuat dengan kacang hitam atau semangkuk sup tauhu. Makan malam boleh makan sedikit labu kukus atau ubi keledek bakar, hidangkan bersama salad sayuran berdaun hijau dan sebahagian kecil ikan. Jika lapar pada waktu petang, boleh makan segenggam kecil biji labu asli atau gajus. Sila ingat satu ayat, kesehatan bukan dibina dalam sekelip mata, tetapi dipupuk perlahan-lahan melalui setiap hidangan. Ramai orang fikir kesehatan jantung bergantung pada ubat. Sebenarnya, selalunya ia tersembunyi dalam setiap suapan nasi, setiap genggam kekacang, dan setiap pinggan sayur hijau yang Anda makan setiap hari. Jangan tunggu sehingga degupan jantung Anda benar-benar bermasalah, baru teringat bahwa badan Anda telah lama mengingatkan Anda dengan pelbagai cara, saya kekurangan magnesium. Setiap perhatian yang Anda berikan kepada badan Anda hari ini adalah asas untuk kesehatan dan umur panjang di masa hadapan. Semoga setiap rakan-rakan warga emas dapat bermula dengan hidangan yang kaya dengan unsur magnesium untuk menjaga jantung mereka dengan lebih stabil dan lebih baik. Baiklah, perkongsian kita hari ini sampai di sini saja.
Jika Anda rasa video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk memberi suka, like untuk menyokong dan kongsikannya kepada warga emas yang memerlukan. Jika Anda ingin terus menerima lebih banyak nasihat kesehatan yang berasaskan sains, rasional, dan praktikal, pastikan Anda melanggan saluran ini. Anda juga dialu-alukan untuk berkongsi percubaan dan perubahan Anda di ruangan komen. Setiap perkongsian Anda mungkin dapat menyalakan harapan rakan yang lain. Kita jumpa lagi di video akan datang.